الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid, ahli-ahli jawatan kuasanya, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita untuk berada di dalam majlis ilmu, ada dalam masjid ini, dapat kita solat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita tunggu waktu isya untuk sembahyang berjamaah juga. Di samping itu kita baca sebuah hadis dari Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat panduan dalam kehidupan kita supaya sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan itu jadilah kita orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Sama ada dari segi akidah kita, dari segi ibadah kita, maupun dari segi akhlak kita. Kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya dan kembali kita kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Jadi malam ini kita sambung lagi pembacaan hadis kita. Kalau tak salah saya, hadis yang ke-24. Betul. Hadis yang ke-24 ya tuan-tuan, boleh buka muka surat 65 insya-Allah. Ya, tajuknya kerana mulut badan binasa. Sebelum itu apa pembayang maksudnya apa? Kerana mulut santan binasa. Tak ada tulis sini. Kerana mulut badan binasa ya. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qala summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amril islamu wa amuduhu salatu wa zirwatu sanamihil jihad. Summa qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi qala kaifa alaika hadha. Qultu ya Rasulullah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Qala sakalatka ummuka wa hal yakubbun nasa fin nar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmizi wa qala hadis sahih. Artinya daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu di dalam sebuah hadis yang panjang. Rupanya hadis ini panjang lagi, itu titik-titik tu. Dia ambil sekat je tu ya. Yang titik-titik tu dia tak tulis tu. Orangnya kalau dia tulisnya panjang benar lah. Tak habis saya baca ni. Jadi dia nak ringkaskan je hadis tu titik. Kemudian dia bersabda ya, qala summa qala. Selepas itu dia berkata, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah engkau wahai Muaz aku khabarkan tentang asas perkara ini?
Iaitu asas agama Islam. Tahu, sukakah kamu aku cerita kamu tentang asas agama Islam dan tiang-tiangnya serta puncaknya. Ada tiang, ada puncak, ada awal, ada penghujung, ada asas, ada penghujung dia. Lalu Muaz menjawab, baiklah ya Rasulullah. Okeylah ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Bala tu dia bahkan tu katanya, artinya aku setuju tu ya Rasulullah. Ceritakanlah aku dengar ni. Lalu Muaz menjawab, baiklah ya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, asas perkara ini adalah Islam. Asasnya Islam dan tiang-tiangnya adalah sembahyang. Tiang Islam tu sembahyang dan puncaknya adalah jihad, penghujungnya adalah jihad. Itu sabda Nabi. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, sukakah aku khabarkan kepada engkau punca bagi yang demikian itu semuanya? Aku menjawab, baiklah ya Rasulullah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya sambil bersabda, peliharalah ini baik-baik. Lidah tu pelihara baik-baik. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa dari sebab lidah kami? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibu engkau kehilangan engkau. Bukankah ramai nantinya orang yang akan dikuburkan, disungkurkan, iaitu dicampakkan ke dalam neraka, adalah berpunca dari kerana mulut mereka sendiri. Itu hadisnya. Baik, hadis ini diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam dari kecil lagi. Sebelum hijrah lagi dia dah Islam. Dia ni terkenal dengan kepintarannya. Dia ni seorang cendekiawan, bukan cendawan, cendekiawan. Seorang yang pintar, seorang yang banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebelum hijrah lagi dah masuk Islam ni. Kemudian orangnya pula wajahnya handsome, very handsome. Di kalangan sahabat yang handsome dia ni lah. Rambutnya kerinting, matanya hitam, tu handsome tu, tampan dah. Ikut riwayat lah, saya tak pernah nengok dia, riwayatnya begitulah, dia handsome orangnya. Rambutnya kerinting, matanya hitam katanya. Dan dia juga sangat arif tentang perkara halal dan haram. Itu Rasulullah ngabarkan, orang yang paling arif tentang hal halal dan haram ialah Muaz, kata Nabi. Dia ngabar kepada para sahabat. Itu sudah jadi hadis tu, dia tahu tentang arif, tentang kenal benar tentang halal dan haram tu. Ialah Muaz bin Jabal. Dia meninggal pada 18 tahun hijrah, 18 tahun selepas hijrah. Jadi ialah 18 hijrah lah. Disebabkan penyakit ta'un. Masa itu ada wabak ta'un di kawasan Madinah tu. Jadi masa itulah dia kena, dia bersama dengan Abu Ubaidah, dua-dua tu meninggal kerana penyakit ta'un. Wabak masa itu. Itu riwayat ringkas tentang Muaz bin Jabal. Jangan cari dalam kitab, tak jumpa. Itu dari ustaz aja dia, Baik. Itu dia. Apa dia sabda Rasulullah? Mula-mula kata Nabi, sukakah engkau hai Muaz aku khabarkan tentang asas perkara ini, asas agama Islam, tahu kamu, dan tiang-tiangnya serta puncaknya? Lalu Muaz menjawab, baiklah ya Rasulullah. Beliau bersabda, asas perkara ini adalah Islam. Itu yang pertama. Kalau nak selamat, kamu kena jadi Islam. Itu penting, itu asas. Sebab Allah hanya menerima yang Islam saja. Wa man yabtaghi ghairal islami dina, kata Allah dalam Quran, falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah darinya. No way Allah will accept. Dia kena reject kalau lain daripada Islam.
Dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Sebab itu apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Ya, perundangan kita mesti ikut cara Islam, kalau tidak Tuhan reject. Ya, lagi apa? Membeli kenara kita mesti ikut cara Islam, kalau tidak Tuhan reject. Nikah kahwin kita mesti ikut cara Islam, kalau tidak Tuhan reject. Semayang kita mesti ikut cara Islam, kalau tidak Tuhan reject. Orang lain semayang juga. Orang Hindu semayang, orang Buddha semayang, orang Kristian semayang, tapi tak terima Allah. Allah hanya terima semayang cara Islam. Begitu juga ekonomi, yang Tuhan terima hanya ekonomi Islam. Pendidikan yang Tuhan terima hanya pendidikan Islam. Apa saja, whatever, mesti ikut cara Islam. Itu asasnya tu. Ini bukan saya kata ni, Nabi ngapa nak marah-marah Nabi ya. Ini menyolang mati anak saya, bukan saya ngapa ni. Nabi ngapa? Asasnya ialah Islam. Lagi apa? Tiangnya ialah semayang. Ya, apa ada perkaranya, ada asalnya adalah Islam, dan tiang-tiangnya adalah semayang. Semayang tu merupakan tiang agama. Dalam hadis lain Nabi bersabda, as-salatu imaduddin. Semayang itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Semayang itu adalah tiang agama, kata Nabi. Siapa mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Dan siapa meninggalkannya, maka dia telah merobohkan agama. Meruntuhkan agama. Musuh kepada Islam, musuh kepada Allah. Meruntuhkan institusi yang Allah telah tetapkan untuk kita. Itu dia orang yang tak semayang. Sebab itu orang yang tak semayang tu dia dikira musuh Allah, musuh agama, musuh Islam. Dan sebab itu juga banyak hadis-hadis yang lain yang mengaitkan orang yang meninggalkan semayang itu dengan kekufuran. Banyak. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara, kata Nabi. Siapa meninggalkan semayang dengan sengajanya, maka nyatalah kafirnya, nyata kafirnya, kata Nabi tu ya. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Jihar tu nyata, terang kafirnya, kata Nabi. Ya, la imana liman salatalah, kata dalam hadis lain. Tiada iman bagi mereka yang tiada semayang baginya. Ya, man taraka salata fala dinalah. Lagi satu, siapa yang tidak semayang maka tiadalah agama baginya. Orang tak ada agama, orang apa? Orang kafir lah. Itu dia ya. Sebab itu asasnya, tiangnya ialah sembahyang. Orang yang tak sembahyang dikira sebagai orang yang tak beriman dengan perintah sembahyang. Itu sebab boleh dikaitkan dengan kekufuran. Mazhab selain dari Syafi'i semua mengatakan siapa meninggalkan sembahyang yang sengaja, dia kafir. Berdasar kepada hadis man taraka salata muta'ammidan lagi faqad kafara jihar. Berdasarkan hadis ini, siapa meninggalkan sembahyang yang sengaja, maka nyatalah kufurnya. Cuma Imam Syafi'i dia berhati-hati sebelum dia mengkufurkan orang lain. Imam Syafi'i kata dia tak ada kafir, bukan kafir hakiki. Tapi kafir itu kafir apa? Kafir nikmat. Kafir nikmat itu bagi orang yang tak sembahyang. Maknanya kalau dia ada, berdasarkan satu hadis lain, siapa ada iman walaupun sebesar debu, walaupun seberat biji sawi, maka dia layak masuk ke dalam syurga. Jadi berdasarkan hadis itu Imam Syafi'i kata tak ada kafir. Tapi kufur juga dikeluarnya, kufur juga kufur nikmat namanya. Berdosa besar, masuk neraka bagi orang yang tak sembahyang. Dalam keterangan yang lain dinyatakan siapa tinggal satu waktu sembahyang maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama 40 tahun. Satu waktu aja tuan-tuan, bukan sehari. Satu waktu 40 tahun. Dunia ke akhirat? Dunia ke akhirat? Akhirat nampak dia mana? Dia dah selalu dengar tu lah. 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Satu hari di akhirat berapa tahun dunia?
1000 tahun. Yaumin kana miqdaruh alfasanatin mimma ta'udun. Pada hari yang mengikut kiraan kamu ialah alfasana. Alfasana itu apa? 1000 tahun mengikut kiraan dunia kamu. Ya, satu hari 1000 tahun. 40 tahun berapa tahun? Cek kira. Cek kira. Bukan baku kira, cek bukan baku ya. Coba kira. Satu hari 1000 tahun. Kalau 40 tahun berapa? 1000 kali 40 kali 365 tahun. Kenapa 365 tahun? Kalau ikut kiraan dunia 365 tahun setahun kan? Kali 365. Berapa? Mana kedai cikgu? Cashier? Mana kedai engineer? Mana kedai? Ini yang matematik handal-handal. Ngambil max additional max. SPM dan ST3 mana? Saya kira. Tak tahu biar saya jawabnya. 14.600.000 tahun. Itu jawabnya. 14.600.000 tahun. Itu kalau satu waktu tu. Saya seorang yang pandai. Kenapa? Pasal apa saya pandai? Sudah kira siap di rumah dah. Itu yang pandai jawab nanti ya. 14.600.000 tahun. Kalau tinggal satu waktu. Siapa tak sembahyang subuh tadi? Esok tunggulah. 14.600.000 tahun. Itu satu waktu. Kalau sehari kalilah 5, 70 juta lebih ya. Kalau sebulan kali lagi 30. Kalau setahun kali lagi 12. Kalau umur 60 tak pernah sembahyang sekali pun, macam? Jadilah dia life member of hell. Tak ada keluar-keluar. Member seumur hidup, ahli seumur hidup dalam neraka. Itu dia sembahyang tuan-tuan dan puan-puan ya. Penting, sebab itu dikatakan dia itu tiang agama. Macam masjid ni ada tiang tak? Ada tiang ya. Kalau tak ada tiang, robohlah masjid ni. Kalau roboh namanya masjid ke lagi? Apa namanya? Masjid dah roboh, apa namanya? Ya Allah damai. Bukan orang Melayu ni. Apa namanya? Runtuhan masjid. Bukan masjid lagi ya. Begitu jugalah Islam ni. Kalau tak ada tiang, robohlah Islam tu. Bila dah roboh Islam, apa namanya? Runtuhan Islam. Islamnya sudah runtuh. Sebab itu apa saja kita buat, di mana saja kita berjalan, apa saja agenda harian kita, yang paling penting agendanya ialah sembahyang. Kita nak ke mana pun sembahyang dulu. Tang mana aku nak sembahyang zuhur, tang mana aku nak sembahyang asar, tang mana aku nak sembahyang maghrib, tang mana aku nak sembahyang isyak dan sebagainya. Itu utama, agenda utama kita mesti sembahyang. Jangan sekali-kali kita abaikan perintah sembahyang. Kerana orang yang tak sembahyang esok, dibangkitkan Allah di akhirat besok, rupanya rupa babi. Tahu rupa babi? Warnanya apa? Yalah khinzir. Warnanya apa? Hitam. Bila hari orang tak nak sebut babi, ustaz pun tak nak sebut babi. Dia sebut khinzir. Kita bagi glamorize sikit babi tu. Babi tu teruk benda bunyinya. Bagi dia sedap sikit bunyinya, bagi khinzir. Ada sedap sikit. Pasal apa nak sedap sikit? Lantak dah babi tu babi dah. Babi kita. Apa pula khinzir begini? Dia dah benda haram-haramnya. Ini dah. Sebut babi aja. Sebut khinzir pula tu. Tak nak sebut babi. Esok lain kali bila lalu je lembu tina, tu tanyalah ke mana Al-Baqarah tu. Tak ada pun nak saya dengar apa tu. Kalau tentang khinzir, tentang babi tu, khinzir pula macam mana? Esok dibangkitkan dari kubur, rupanya rupa babi hitam. Lepas itu dibelenggu. Tahu dibelenggu? Diikat kaki tangan tu dengan rantai daripada neraka. Rantai tu rantai neraka tau. Dah sepuh di neraka dulu, sudah merah rantai tu, baru diikat kaki tangan tu. Ini tuan-tuan boleh rujuk pada kitab nama Wasyakhul Afrah, nama kitabnya. Ada itu ya. Bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Rantai dengan rantai neraka. Lepas itu dimasukkan rantai itu ke dalam mulutnya.
dikeluarkan daripada ikut ponggongnya. Rantai masuklah mulut, dikeluar ikut ponggung. Lepas itu diikat balik kaki tangan tu, diheret dari kubur sampai ke padang mahsyar. Itu dia seksa bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Saja meninggalkan sembahyang. Ya. Dia banyak seksa lagi, ada 15 seksa bagi orang yang saja-saja meninggalkan sembahyang. Yang tu saya tak cerita malam ni. 6 di dunia, ya, 3 ketika nak mati, 3 di dalam kubur, 3 lagi di akhirat. 6 3 3 3. Berapa? 6 3 3 3. Ini bukan nombor ekor ni. Ya. Apa? Campurlah 6 campur 3 berapa, campur 3 berapa, campur 3 berapa, campur 3 berapa. Semuanya berapa? 15 seksa bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Ya. Udah habis tu. Bukan habis tu kan? Dah habis cerita je. Seksa tak habis lagi. Lepas itu dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Saqar. Neraka tu namanya apa? Saqar. Saqar tu salah satu daripada 7 neraka. Ya. 7 neraka salah satu namanya Saqar. Itu sebab tu imam tadi lepas dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia baca 7 kali. 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Apa tu 7 kali? Kerana neraka itu ada 7. Kita minta jauhkan daripada 7 neraka yang menunggu esok di akhirat. Itu baca Allahumma ajirna minan nar tu baca 7 kali ya. Ada setengah 9 lah tu. Tapi yang masyhurnya 7 kali. Jadi tak ada salah itu ya. Jangan orang kata apa ustaz tu lama benar baca Allahumma 3 kali dah lah kan. 7 kali itu kenapa? Ada 7 neraka. Kita hendak dihindarkan daripada 7 neraka. Neraka ada 7 lah, tuan ya. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Ini tempat orang tak sembahyang tadi, Saqar ya. Yang keempat namanya Sa'ir. Orang nama Sa'ir itu yang dapat kitab dari belakang. Cucuk dada dari belakang, tembus ke belakang tangan tu, ambil kitab dari belakang. Itu akan datang. Dia namanya Sa'ir. Dia akan masukkan dalam neraka yang bernama Sa'ir. Yang kelima namanya Khutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang ketujuh namanya Lazah. Itu 7 neraka ya. Salah satu neraka itu namanya Saqar. Tempat orang yang tak sembahyang. Ya, bila dah masuk mereka dalam neraka Saqar tu, Allah tanya, "Ma salakakum fi Saqar?" Kata Allah. Tanya orang neraka Saqar tu, "Mengapa kamu masuk dalam neraka Saqar?" Tuhan tanya. Sedangkan Tuhan tahu tak? Tahu, tanya juga. Ya, banyak dalam Quran betul dia tanya. Macam kita nampar budak dia, pang tampar betul, sakit kata kita. Apa yang tanya dia tentu sakitnya? Ya tak? Ini tanya juga. Allah tahu tapi tanya juga. Ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kata orang ahli dalam neraka Saqar tu. Qalu, apa kata qalu? Ya Allah, qalu tu artinya dah mati. Qalu terus berkata mereka itu ya. Itu kata qalu, berkata mereka itu. Cuma orang Melayu je boleh sebut qalu tu dah mati tu. Dari mana datangnya entah ya. Qalu tu berkata mereka itu, kami ini dari golongan orang yang tidak sembahyang. Itu masuk dalam neraka Saqar. Itu pentingnya sembahyang tu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apa saja kita buat, acara yang pertama, agenda yang pertama yang mesti kita rancang untuk kehidupan kita ialah tentang sembahyang. Di mana aku nak sembahyang? Kalau bagi orang lelaki, di mana aku nak sembahyang berjemaah? Zuhur di mana, asar di mana, maghrib di mana, isyak di mana, ya, subuh di mana. Itu dia. Jangan kita abaikan perintah sembahyang ini. Ini kata Nabi tadi ya. Iaitu asasnya ialah, tiangnya ialah sembahyang. Dan puncaknya adalah jihad. Penghujungnya itu kena berjihad di jalan Allah ya. Kerana ini juga merupakan perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan jalan atau perniagaan yang boleh melepaskan kamu dari azab yang pedih? Tak ada cara nak melepaskan dari kena azab. Tak ke tak nak. Kalau tak, ini cara. Tak nak tak apalah. Ada orang yang tak nak, lantak dia, yo, tak ada aku siapa nak kena azab. Siapa nak masuk neraka? Ayolah aku. Tidak, kenapa Tuhan jadi kena neraka tu untuk aku lah.
pandai benar. Ingat dalam neraka tu macam masjid, saya boleh duduk tetap begitu ya. Jadi kalau hendak jalan melepaskan daripada azab yang pedih, apa jawabnya? Allah sendiri jawab, tu'minuna billahi wa rasuli. Apa dia? Kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Lepas tu, wa tujahiduna fi sabilillah. Hendaklah kamu berjuang di jalan Allah. Ini yang boleh melepaskan kita daripada azab yang pedih ya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kamu dan juga dengan diri-diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Ini Allah ngabar ni ya. Jadi berjuang di jalan Allah tu hukumnya wajib, fardu kifayah tuan-tuan dan puan-puan ya. Wajib, kerana dia boleh melepaskan kita daripada azab yang pedih. Di samping itu ada lagi hadiah untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Apa hadiahnya? Yaghfir lakum dzunubakum. Apa artinya? Nescaya dia akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Siapa tak nak dosanya diampun, angkat tangan. Tengok benar ni. Ada ke orang? Semua hendak dosa diampun ya. Atau ada orang tak berdosa? Yang ni angkat tangan benar. Saya nak angkat gambar kamera ni. Mana kopi orang tak berdosa benar? Ya. Yaghfir lakum dzunubakum. Nescaya diampunkan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah lagi. Dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ya. Dalam syurga tu di bawahnya ada sungai-sungai. Sungai tu bukan kopi sungai kita tu, tapi siu minum airnya keruh je. Ini hebat punya sungai syurga tau. Sungai apa? Yang pertama sungai air biasa. Yang lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Air biasa tu. Yang kedua sungai madu, air madu tu ya. Sungai madu tu, madu lebah. Yang ketiga sungai arak. Nak apa ada sungainya. Nak Guinness Stout ada sungai Guinness Stout. Nak Hennessy ada sungai Hennessy. Nak brandy ada sungai brandy. Nak vodka ada sungai vodka. Teror dah ustaz ni. Nama arak pun hafal. Itu dia sungai arak. Yang keempat sungai susu. Susunya pula tak pernah masam-masam. Itu sungai ya. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan dimasukkan ke dalam syurga yang lebih baik daripada sebelum itu. Namanya syurga Adnin. Nama syurga Adnin namanya. Syurga ada 8 ya. Adnin itu salah satu daripada syurganya. Ya. Kekal, mana Adnin itu kekal ya. Zalikal fawzul azim. Itulah dia kejayaan yang paling besar bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Zalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang terbesar sekali. Wa ukhra tuhibbunaha, dan lagi satu yang kamu sangat kasih, sangat sayang, nasrum minallahi wa fathun qarib, yaitu bantuan Allah dan juga kemenangan yang hampir. Hari ini kita berjuang tak mau menang. Apa? Kerana kita tak layak lagi mendapat kemenangan. Itu yang kita sentiasa kalah je. Dengan Yahudi kalah, dengan Hindu kalah, dengan apa lagi? Dengan Kristian kita kalah. Kalah sesaja berjuang ni. Kita tengok umat Islam hari ni ditindas, di kata-kata, di mana-mana pun kena tindas. Pasal apa? Pasal kita tak layak untuk mendapat kemenangan. Lawan Yahudi kalah saja. Tapi sampai satu masa bila kita dah bergantung 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapat kemenangan ya. Orang Islam akan mendapat kemenangan. Yakinlah bahawa kita akan dapat kemenangan terhadap kaum Yahudi yang angkuh, yang sombong tu ya. Sehingga mereka menyorok di belakang batu. Batu tu ngabur kan daripada orang Islam tu. Haza Yahudiyun. Ini ada Yahudi di belakang aku ni kata. Mari sini. Faqtuluhu. Bunuh dia ni katanya. Itu akan datanglah. Maybe not our time lah, tahu akan datang ya. Tapi akan berlaku. Yakinlah ya, kerana itu sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itu dia suruh kita berjuang. Kemuncaknya ialah berjuang di jalan Allah.
Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, perjuangan ni bukan satu option. Ya, berjuang di jalan Allah is not an option. It is an obligation. Tahu apa obligation? Benda yang wajib kita laksanakan dalam hidup kita. Kalau tidak lepas dari azab yang pedih, tak nak lantak dah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini hadis Nabi yang kita baca ni ya. Lagi, baiklah ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, asas perkara ini adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah sembahyang dan puncaknya adalah jihad. Jadi kita kena berjihad di jalan Allah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, sukakah aku khabarkan kepada engkau punca bagi yang demikian itu semuanya? Mengapa? Asasnya itu Islam, tiangnya itu sembahyang, ya, puncaknya itu jihad. Tahu kamu apa yang menyebabkan kamu itu? Yang Allah jadi kamu itu apa? Aku menjawab, baiklah ya Rasulullah. Aku ni siapa? Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal menjawab, baiklah ya Rasulullah. Lalu bersabda beliau bersabda, memegang lidahnya. Lidah itu pegang, keluar lidahnya. Apa kata dia? Sambil bersabda, peliharalah ini baik-baik. Ini lidah ni lembut aja, lembik aja, tak betulan pun. Tapi dia boleh melakukan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu masuk ke neraka. Tuan-tuan boleh carilah kitab namanya Bimbingan Mukminin. Ada pernah dengar kitab namanya Bimbingan Mukminin? Ada pun di rumah tuan-tuan dan puan-puan dia. Cari bab kebinasaan lidah. Ada 20 perkara yang boleh menyebabkan kita masuk neraka disebabkan oleh lidah. 20 perkara. Dia yang paling banyak yang boleh menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. 20 tu. Ya. Carilah Bimbingan Mukminin tu di kedai-kedai banyak. Tak boleh dapat kepoh ni pergi mana? Pergi mana? Kuat sikit. Pergi mana? Kampung. Kalau tak boleh dapat depo tu. Ya, nama kitabnya Bimbingan Mukminin. Mau'izatul Mukminin nama kitabnya. Cari bab kebinasaan lidah. Kalau pandai baca kitab lama-lama, baca kitab namanya Syairus Salikin. Bab lidah juga. Itu kitab lama, kitab tua. Baik. Jaga lidah kamu ni, kata Nabi. Ya. Ibu engkau kehilangan engkau. Bukankah ramai nantinya orang yang akan disungkurkan, yang dicampakkan ke dalam neraka adalah berpunca dari kerana mulut mereka sendiri. Sebab di mulut itu sebab di mulut badan binasa. Mengapa? Kerana salah satu punca seseorang itu menjadi kafir ialah dengan lidahnya. Dia ada tiga perkara yang boleh menyebabkan seorang itu tergelincir imannya. Yang pertama kerana lidahnya, yang kedua kerana hatinya, iaitu kita tak tahu dalam hati. Jadi tak boleh kita tuduh-tuduh. Tapi yang lidah tu kadang-kadang kita dengar, boleh buat kenyataan dalam surat khabar pula petik ya. Kalau kita amalkan Islam dalam negara kita Malaysia yang berbagai-bagai bangsa, yang berbagai-bagai agama, maka huru-hara lah negara kita nanti. Akibat lidah macam itu macam mana? Macam mana? Batal tak imannya? Ustaz? Batal ke tak? Batal imannya ya. Jadi yang nyakap macam apa? Lidah lah. Itu sebab lidah kita kena jaga baik-baik. Jangan mengeluarkan ungkapan ataupun kata-kata yang boleh menyebabkan batal iman kita. Tuan-tuan boleh cari mana-mana buku tentang akidah, perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu batal imannya, mesti ada tentang lidah ya. Dia mempertikaikan hukum Allah, mempertikaikan Nabi, mempertikaikan Rasul, mempertikaikan hadis. Semua itu boleh menyebabkan dia batal imannya. Bila dia mempertikaikan itu, dia kata dengan apa? Dengan lidah lah. Itu jaga lidah tu. Ya. Yang ketiga perbuatan yang pertama tadi lah hati. Yang kedua dengan lidah, yang ketiga dengan perbuatan. Kita meniru perbuatan orang kafir. Kita pergi ke tokong, kita semayang, apa damai semayang. Jadi damai lah. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum itu, jadilah dia kaum itu. Itu sabda Nabi itu ya. Siapa yang menyerupai orang Hindu, jadilah dia Hindu. Siapa yang menyerupai orang Buddha, jadilah dia Buddha. Siapa yang menyerupai orang Kristian, jadilah dia Kristian. Sengaja pergi ke gereja, semayang bersama-sama orang Kristian. Nyanyi dengan orang Kristian tu di gereja. Ya, tahu apa lagunya? Tak tahu.
Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Itu lagu Kristian tu. Percaya tak? Percaya tak lagu Kristian tu? Itu lagu Kristian tu. Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Lepas tu? Brother John tu apa? Apa Brother John? Bukan Abang John. Itu apa? Padri John, Padri John, kamu tidur ke Padri John? Kamu tidur ke Padri John? Lepas tu apa? Morning bell is ringing, morning bell is ringing. Apa tu cakap Melayunya? Loceng pagi berbunyi, loceng pagi berbunyi. Loceng pagi apa? Loceng apa loceng pagi? Loceng gereja lah. Apa bunyinya? Ding dong dong, ding dong dong. Jadi kalau ada cikgu jangan harus ngajar lagu itu tahu. Itu lagu Kristian tu tahu. Jangan harus ngajar lagu itu. Ya. Saya itu masa cikgu tu ngajar juga. Mun tak tahu. Kita tahu tak ada ngajar lagi ya. Jadi bagi contoh ni, contoh yang jadi cikgu jangan harus ngajar lagu itu lagi. Nak ngajar lagu-lagu lain ya. Banyak lagu dalam Islam sekarang ni. Apa pilih lagu itu? Ada tak lagu dalam Islam sekarang ni? Banyak ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ajo itu lagi bagus daripada are you sleeping tu ya. Itu dia tuan-tuan. Jadi akan disiksa kerana apa? Kerana lidah tadi lah ya. Dia campak ke dalam neraka kerana lidah. Jadi tuan-tuan boleh baca, hendakkan senang bab lidah ni, baca satu kitab namanya Penawar Bagi Hati. Kan apa baca tentang bab memelihara lidah. Ada di situ ya, kitab yang bernama Penawar Bagi Hati. Itu kitab tasawuf tu. Ya. Baik. Ini dia punya makna. Keterangan belum baca lagi. Ini baru nak baca keterangannya. Lidah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada manusia. Lidah tu adalah nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada manusia ya. Bila kita sedar lidah tu sebagai nikmat, bila kita dah tak boleh bercakap, baru kita sedar nikmat tu, nikmat yang besar. Kita dah kehilangan nikmat yang besar. Kerana sesuatu lah, kerana dah tua, kerana penyakit ke sebagainya, dah tak boleh bercakap, baru kita sedar lidah tu sebagai nikmat yang besar. Kalau tak boleh bercakap, macam mana kita nak menyampaikan kehendak kita, hajat kita kepada orang? Ya, itu lidah. Jadi sebab itu kita kena gunakan lidah itu di jalan yang Allah redai. Ya. Ia walaupun kecil tetapi peranannya sangat besar sekali. Lidah ni peranannya sangat besar sekali ya. Lidahlah yang menentukan zahir keimanan seseorang ataupun kekufurannya. Lidah itu menentukan. Kalau dia beriman, dia akan menyebut perkara-perkara yang Allah redha je. Dia gunakan lidah tu untuk bertasbih, untuk bertahmid, untuk bertahlil, untuk beristighfar dan sebagainya. Untuk selawat, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca hadis dan sebagainya. Itu menandakan dia beriman tu. Ya, lepas mayang dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tanda dia beriman. Ya. Kalau dia tak beriman, tanda dia menyebut subhanallah, subhanallah. Ya, itu sebab dalam hadis lain apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, apa bunyinya? Dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, dakhalal jannah. Sebab itu kalimah la ilaha illallah tu di antara zikir-zikir yang paling besar. Zikir yang paling hebat, yang paling banyak gunanya untuk manusia. Nak berzikir la ilaha illallah mesti ada lidah kan? Tak ada lidah macam mana nak zikir? Itulah dia zikir yang paling afdal. Sebab dikata di antara nama la ilaha illallah tu ada dipanggil afdaluz zikri. Apa arti afdaluz zikri? Zikir yang paling afdal ya, afdaluz zikri. Itu sebab kita nak tahlil, kalau suruh Ustaz Wahab ditahlil, apa dia cakap? Ya, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Apa katanya? Sebaik-baik zikir atau seafdal-afdal zikir ketahui olehmu bahawa iaitu ucapan la ilaha illallah. Ini bermaksud dalam Islam ni zikir tu banyak.
Bukan satu aja, ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar, ada taqdis dan ada tahlil dan sebagainya. Tapi dalam banyak-banyak itu yang paling afdal di sisi Allah ialah kalimah la ilaha illallah. Kerana orang yang mengucap la ilaha illallah tu dengan lidahnya, tapi dalam hatinya dia mengaku tidak ada sesuatu yang dia nak sembah hanya kepada Allah. Dia mengaku dia tak nak tunduk kepada siapa, hanya kepada Allah. Dia mengaku dia tidak akan takut, hanya kepada Allah. Dia mengaku hanya untuk kasih kepada Allah Ta'ala saja. Dia mengaku dia memuji hanya Allah Ta'ala saja. Apa pun semuanya dia mengaku Allah saja yang nak dipuji, yang nak ditakutinya, yang nak ditunduknya, yang nak dipatuhinya dan sebagainya. Itu dia orang mengucap kalimah la ilaha illallah. Sebab itu hatinya pun berperanan, lidahnya pun berperanan. Kalau dia tak percaya, takkan dia nak nyebut la ilaha illallah. Itu sebab pak saudara Nabi yakin benar dengan perjuangan Nabi. Abu Talib tu yakin benar, malahan dia membantu perjuangan Nabi, dan dia juga menjadi penghalang kepada musuh-musuh Nabi yang nak menghancurkan dia, yang nak membunuh dia. Ada dia lah tak berani mereka buat apa-apa kepada Nabi. Tapi akhirnya bila nak mati, disuruh dia mengucap, tak ndak juga dia mengucap. Ini peranan lidah ni tuan-tuan ya. Tak ndak dia mengucap dua kalimah syahadah. Mengapa dia kata aku malu dengan kaum aku? Jadi sebab itu kebanyakan ulama, boleh katakan semua ulama mentafsirkan bahawa Abu Talib ni matinya sebagai seorang kafir. Walaupun dia dalam hati dia beriman dengan Nabi itu, dia bantu perjuangan Nabi, dia menolong mempertahankan Nabi, tapi oleh kerana dia tak nak mengucap dua kalimah syahadah, maka dia dianggap matinya sebagai seorang kafir. Walaupun kita tahu dia tak sebutlah, tapi dia daripada tindakannya dia seolah-olah dia beriman 100% kepada Nabi, tapi tak nak juga mengucap. Jadi sebab itu kita kena gunakan lidah ni untuk melakukan iqrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu juga tuan-tuan dan puan-puan, kesempurnaan iman tu ada 3. Kesempurnaan iman tu ada 3. Pertama, tasdiqum bil qalb. Apa itu tasdiqum bil qalb? Membenarkan dengan hati. Hati setuju tentang rukun iman yang 6 tu, tak ada dipertikaikannya langsung. Yang kedua, iqrarum bil lisan. Apa arti iqrarum bil lisan? Mengikrarkan dengan lidahnya. Dan yang ketiga, wa amalum bil arkan. Diamalkannya dengan anggota zahirnya tu. Itu 3, baru sempurna imannya. Kalau 2 aja tak sempurna, tak cukup ya. Lebih-lebih kalau 1 aja lagi tak sempurna. Nak akan sempurna iman tu nak ada 3 sekali. Termasuklah lidah yang nak kita pelihara. Itu yang Nabi pesan tu, pelihara benda ini, kita dia pegang lidah tu ya. Lalu Nabi, jika kehilangan kau, bukankah ramai nanti orang yang akan disungkurkan, dicampakkan ke dalam neraka, adalah berpunca dari kerana mulut mereka sendiri ya. Baik. Mana kita lidah ya. Memiliki sasaran dan peranan yang tidak terbatas banyaknya. Peranan lidah ni tak terbatas peranannya, banyak benar peranan lidah ni ya. Dalam menjalankan tugasnya, lidah tidak banyak berhajat kepada usaha dan keletihan. Lidah tak perlu kita usaha sampai letih-letih, tak perlu sampai keluar peluh. Lidah tak perlu, dia dalam mulut je diamnya, tapi peranannya punyalah hebat ya. Itu dia lidah. Yang diperlukan hanyalah pergerakan bibir dan tekanan suara sahaja. Itu lidah. Tapi dia boleh menyebabkan seorang itu berdosa besar, boleh menyebabkan seorang itu dapat pahala, boleh juga menyebabkan seorang itu masuk neraka, boleh menyebabkan seorang itu dapat masuk syurga, boleh menyebabkan orang itu kasihkan dia, boleh juga menyebabkan orang itu bencikan dia, mengikut peranan lidah itu ya. Sikit punya hebat peranan lidah tu. Berlainan dengan anggota lain seperti kaki dan tangan, dan yang banyak berhajat kepada tenaga untuk menggunakannya. Nak semayang, kaki nak berperanan, badan berperanan, tangan berperanan, tapi yang lebih besarnya apa peranannya? Ialah lidah. Anggota kita semua berperanan dalam semayang kan, tapi lidah lagi besar peranannya. Sebab itu dalam sembahyang ni ada rukun qauli namanya. Rukun apa? Rukun qauli. Apa kata rukun qauli? Rukun
perkataan. Kalau tak sebut, kalau dalam hati tak sah sembahyangnya. Kena sebut. Ada 5 rukun qauli dalam sembahyang tu. Kena sebut baru sah sembahyangnya. Itu pun nak betul. Kalau tak betul tak sah apa. Nak baca tu biar betul. Iaitu yang pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat akan Nabi. Yang kelima salam. Itu 5 tu rukun apa namanya? Rukun qauli. Rukun qauli itu dibuat dengan apa? Dengan lidah. Yang pertama itu takbiratul ihram. Mesti betul-betul Allahu Akbar. Nak kedengar sendiri, nak kedengar telinga sendiri tu. Kalau meramit memulut lidah, mana nak sah? Dalam hati boleh kan? Tak boleh, kena disebutkan Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Itu tak betul. Ek berbenar. Allahu Akbar. Itu ek berbenar. Jangan ek. Alif kaf di atas apa? Ak. Keluar.